اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Imam Masjid Negara, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniyati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Masih lagi di awal surah Ali Imran. Pada kuliah sebelumnya Ustaz berkongsi tadabbur pada ayat 4 hingga menghampiri akhir ayat 7. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan umul kitab dan seterusnya menyambung tadabbur dalam kuliah maghrib kita malam ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita masih pada ayat yang ke 7, dan hari itu kita dah sampai separuh ayat 7 sampai kepada fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Hati-hati orang yang bagi orang-orang yang hati dia itu ada kecenderungan, ada gelincir hati dia, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Maka mereka akan mengikut menurut apa yang samar dari Quran untuk mencari-cari fitnah, mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Memutar belit maksud menurut yang disukai. Ada banyak contoh-contoh penafsiran yang di luar daripada batas syarak. Antaranya orang-orang yang menyokong agenda LGBT, menyokong agenda LGTB. Hari itu semalam saya bagi contoh yang sama, penyokong agenda LGTB.
Dia kata tentang hubungan sesama jenis itu tidak pernah dinyatakan sebagai haram. Kan, cinta pada manusia Allah tak pernah haramkan. Yang jadi masalah kepada kaum Nabi Lut ialah mereka transgress. Transgress ni apa? Melampau. Mereka paksa, kan, mereka tak ada persetujuan. Tapi kalau suka sama suka, okey je. Itulah yang kami tengah buat, dia kata. Itulah yang kami tengah buat. Suka sama suka. Kan orang tu nak, saya nak, dia nak, okeylah. Cinta. Ternyata dia menakwil ayat Quran ikut suka dia. Apa dia yang dirasa itu? Mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil, memutar belitkan maksud ikut kehendak nafsu dia. Kan. Sama juga macam poligami. Poligami. Ayat tentang poligami itu, ni saya banyak kali sebut ni. Sebab masih ramai yang menyalahgunakan ayat tersebut. Walaupun saya lelaki, tapi bila berkaitan Quran, sebutlah betul-betul. Sampaikanlah benda yang betul. Sampaikanlah benda yang sebenar. Bukan main cedok-cedok, lepas tu kata, ini daripada Quran. Ni, ayat 3. Selalu orang mula petik ayat ini daripada sini. Fangkihu. Maka berkahwinlah. Ni. Maka berkahwinlah. Sedangkan ayat ini dimulakan dengan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan yatim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu takut tidak berlaku adil dalam membantu anak yatim. Perempuan yatim kat sini, yatim ni maksudnya anak yatim yang belum baligh. Anak yatim yang belum baligh. Lelaki perlu jaga, protect. Terutamanya wanita. Itu bukan bermaksud, saya ni pencinta wanita. Tidak. Memang itu tanggungjawab yang Allah beri kepada lelaki. Sebab dia dapat kelebihan berbanding wanita. Lelaki ni ada kelebihan. Kelebihannya apa? Dengan hadirnya dia, wanita, isteri, ibu rasa aman, rasa tenteram. Hanya dengan dia ada kat situ. Kan contoh kalau Puan Moderator, Puan Azrina, jalan-jalan dekat lorong. Jalan semua berlima perempuan. Tengah-tengah malam. Rasa takut tak? Ya, rasa takut, khawatir. Tapi kalau ada seorang lelaki, ketakutannya tak sama dengan kalau ada seorang lelaki. Walaupun mungkin remaja, walaupun mungkin kanak-kanak, tapi seorang lelaki itu dia ada. Ada bendanya. So, lelaki itu memang diciptakan sebagai pelindung. Mendatangkan rasa selamat. Rasa selamat. So, suatu ayat ini jangan diambil sekerat. So, kalau diambil sekerat, dia akan bebas memilih mana-mana perempuan, anak gadis untuk dikahwini, kahwin 2, kahwin 3. Semua pilih anak gadis. Sedangkan di awal ayat ini bercerita tentang kalau takut
tak dapat nak dilihat berlaku adil kepada anak yatim. Betul-betul lah. Quran ni dibaca, dikaji, dilihat betul-betul. Bukan ikut takwil kita. Bukan ikut apa yang kita rasa macam tu kot. Allah sudah beri warning. Jika tidak, bukan sahaja kita yang rosak. Kita merosakkan masyarakat. Kita merosakkan masyarakat. Dan berapa ramai lelaki yang rasa dia entitled untuk kahwin dua. Kerana tak faham ayat tadi tu. Sebab nak tolong anak yatim. Berapa ramai lelaki yang rasa entitled, berhak kahwin lagi. Sebab penerangan terhadap ayat tu. Begitu. So kemudian, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Ada dua cara kita melihat ayat ni. Cara pertama, Allah kata, padahal tiada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itu maksud pertama kalau kita berhenti dekat Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Boleh juga kita berhenti di al-ilmi. Warrasikhuna fil ilmi. So dia bermaksud, tiada yang tahu takwil, tafsiran maksud ayat tersebut melainkan Allah dan orang-orang yang berilmu. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dia punya ilmu tu mendalam pengetahuannya. Orang-orang yang pakar, orang-orang yang tempat masyarakat rujuk, mendalam pengetahuan dalam ilmu agama. So kemungkinan, dia tahu takwilnya. Sebab Nabi pernah mendoakan Ibnu Mas'ud, seorang kanak-kanak yang hidup di zaman Nabi. Nabi pernah doakan Ibnu Mas'ud, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia secara mendalam berkaitan dengan agama ini dan ajarkan dia takwil. Takwil ni apa? Takwil ni adalah level tertinggi ilmu Quran selepas tafsir, selepas tadabbur dan selepas terjemahan. Terjemahan tu paling bawah. Daripada terjemahan, kita tadabbur, ambil apa isi kandungan, apa intipati. Atas daripada tadabbur, kita belajar tafsir lebih detail. Dan tafsir ni pelbagai, ada tentang hukum, ada tentang akhlak, ada tentang akidah. Dan paling tinggi sekali ialah takwil. Dan Ibnu Mas'ud, Nabi, especially Nabi, doakan dia khusus. Ya Allah, ajar dia tentang kefakihan dalam agama dan ajar dia tentang takwil. So, warrasikhuna fil ilmi ni, salah seorang ni Ibnu Mas'ud. Dan orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang mendalam ilmunya, bila ditanya tentang Quran, dan dia beri pendapat, lazimnya dia akan kata begini, yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka kata kami beriman dengannya dan semua itu datang dari sisi Tuhan. Apapun ayat, bentuk ayat yang datang, mereka cepat mengakui, ya kami beriman dengan ayat ini, tak ada cacat celanya, semuanya benar datang dari Allah dan benar-benar ianya datang dari Allah. So, mereka kata mereka beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat tanpa syarat. Mereka terima seadanya. Walaupun kadang kita baca ayat tu tak faham apa sebenarnya ayat ni nak. Ada.
Dalam surah Hajj ada. Dalam surah Ankabut ada. Bacalah kita berulang kali. Apa maksud ayat tu? Kita tak faham. Kadang dia dalam bentuk idiom. Idiom orang Arab. Kan bentuk peribahasa Arab. Kita Jawa. Mana nak faham? Contoh perkataan qurrata a'yun. Qurrata a'yun tu kalau diterjemah, mata yang mata air. Qurrata a'yun tu mata air. A'yun tu mata air. Qurrah tu sejuk. Sejuk mata memandang. Penyejuk mata. Qurrata a'yun. Penyejuk mata. Sama ke dengan kita sebut penyejuk mata qurrata a'yun ni? Tak sama. Orang Arab menganggapnya berbeza. Sebab bagi orang Arab, qurrata a'yun ni macam mana? Dia dah berjalan dekat padang pasir. Okay, dia dah berjalan, bermusafir dekat padang pasir. Dan bila dia berehat waktu malam, dia akan mencari tempat yang damai untuk mata dia ni rasa sejuk, rasa soothing, berlindung daripada ribut pasir tu. Tu sejuk mata dia tu. Damai mata, tidak menyakitkan, tidak memeritkan. Sebab Quran ini turun sewaktu zaman itu. Maka orang yang faham tentang kedudukan Quran adalah orang pada zaman itu. Terutamanya masyarakat Arab. Allah banyak sentuh tentang peribadi, perangai, kegiatan, aktiviti masyarakat Arab. Gitu. Dan ayat-ayat mutasyabihat ini sebenarnya dia tidaklah banyak. Dan dia tidaklah mengganggu kita kalau kita tak faham pun maksud ayat-ayat tu. Tapi untuk orang yang belajar Quran, yang nak mendalaminya, dia menjadi satu kemestian untuk belajar, cari dan gali. Okey. Kemudian wama yazakkaru illa ulul albab, dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan melainkan mereka-mereka yang ulul albab ni, dia berfikir sampai ke hujung. Dia berfikir sampai ke kemuncak, sampai ke muncak daya fikir dia. Dan tak ramai orang yang boleh mengambil pengajaran melainkan mereka yang ada akal dan waras. Kan akal yang waras ni akan terima dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya, imam-imam mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, dia tidak menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat ni. Dia tidak menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat. Dan sama juga para sahabat yang dapat panduan terus dari Nabi. Dan sebab kalau dia nak ulas, dah tentu banyak tafsir-tafsir daripada para sahabat, daripada Abu Bakar, daripada Umar. Tapi mereka ada tak keluarkan tafsir sendiri? Tak ada. Sebab dia berpada dengan apa yang Quran dah sampaikan. Memang dia orang Arab. Dan lazimnya tafsir ayat mutasyabihat ni panjang berjela. Dan akhirnya mereka akan kata, ini pandangan mereka sahaja. Allah lebih tahu. Gitu. Dan ulul albab ni, maksud ulul albab ialah dia menggunakan daya berfikir yang tinggi
bebas daripada emosi marah, dengki, bias dan sebagainya. Sebab emosi-emosi ini boleh mengganggu pertimbangan akal. Contohnya bila kita dah cenderung kepada satu pendapat, kan, maka keputusan yang kita buat akan cenderung dan condong kepada pendapat tu. Malah kalau kita sedang marah, kita boleh ke berfikir dengan baik? Tidak. Sebab tu, ulul albab adalah mereka yang dapat memikirkan dengan lebih deep, lebih dalam terhadap suatu perkara. Sebab minda mereka tidak bercampur dengan benda-benda yang buang masa dan lara. Gitu. Kemudian ayat ke-8. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab Rabbana la tuzigh qulubana. Selepas saja Allah terangkan tentang beza ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Kemudian Allah bagi tahu orang-orang yang hati dia ada sakit, hati dia ada zayghun, tergelincir, dia suka buat penafsiran-penafsiran yang kontroversi. Penafsiran-penafsiran yang ikut nafsu dia. Lalu sejurus selepas itu, Allah ajar kita bagaimana nak pelihara daripada hati yang tergelincir. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk pada kami. Zayghun, zigh ni, zal dengan ghain. Zayghun, dia ni, apa nama? Dia punya jenis pesongan ni macam ni. Sekejap, saya type dulu. Zayghun, zay, ya, ghain. Zara yaziru, deviate. Okay. Zayghun ni, pernah tak kita cari arah kiblat guna kompas? Kan, siapa yang pernah cari arah kiblat dari rumah dia kat rumah dia guna kompas? Kan, bila kita letak kompas tu, kan, kompas dekat phone, kita letak, lepas tu kita cari, oh okey, sini kiblatnya, sini kiblat. Kan, sini kiblat. Okey, daripada yang kita dah apa nama? Dah letak arah kiblat tu, cuba kita ke kanan 1 darjah atau ke kiri 1 darjah. Bukan jauh pun, kalau kiblatnya arah 292, kita cuba letak 291 atau 293. 1 darjah je. Dari tempat kita ni, 1 darjah. Sampai tak ke Mekah? Tak sampai, boleh jadi sampai Las Vegas. Hanya dengan kita pesong 1 darjah dari tempat kita berdiri. Dia akan sampai ke Mumbai, sampai ke Hollywood, California, sampai ke Iran, hanya dengan 1 darjah. Zayghun, tergelincir, terpesong ni tak banyak. Sikit aja, tapi tak sampai ke syurga. Hati tu terpesong sikit. Start daripada terpesong sikit itu, kesan dia tak sampai ke syurga. Sama macam tadi kita cari arah kiblat. Hanya dengan terpesong 1 darjah.
solat kita tak sah. Gitu. So kita minta bantuan dari Allah. Ya Allah, janganlah pesongkan hatiku setelah engkau beri aku hidayah. Setelah engkau beri aku petunjuk. Sebab hidayah dan petunjuk benda tu mahal. Hidayah dan petunjuk tu benda tu mahal. Boleh jadi kita sudah berilmu tuan-puan. Kita dah lalui surah Baqarah. Kita dah lalui dan baca berulang kali. Walaupun sudah berilmu. Namun boleh juga timbul masalah. Sebab orang berilmu juga ada penyakit. Seolah-olah mereka macam nampak tahu semua benda. Malu nak cakap kalau kita ni tak tahu. Jadi ada antara mereka, antara kita yang cuba juga sedaya upaya untuk cakap juga tentang perkara yang dia langsung tak tahu. Nah tu kan, malah Allah dah kata jangan masuk bincang benda-benda yang samar yang kau tak tahu. Tapi kita masuk juga. So bila kita masuk juga, itu jam Allah boleh palingkan hati dia. Hati kita, pesongkan hati kita. Oleh itu perlu doa macam ni supaya Allah jaga hati kita dari tergelincir. Minta Allah tetapkan hati. Sebab inilah kelaziman. Lazim bagi orang-orang yang mendalam ilmunya untuk kekal mohon pada Allah agar hati dia tidak berpaling, tidak terpesong. Kemudian doanya diteruskan dengan wahablana min ladunka rahmah, dan hablana. Hab ni hadiah. Rabbana hablana min azwajina. Habbun ni maksudnya hadiah, kurniaan. Kurniaan. Kurnia ni apa? Kurnia. Bukan insurans tu lain, tu lain. Kurnia ni adalah pemberian yang sebenarnya kita tak layak. Kurnia ni adalah pemberian yang sebenarnya kita ni tak layak untuk terima, tapi kita nak juga. Hablana ni dalam bentuk kita sebenarnya tak layak, tapi kita nak juga. Kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun tu. Kita dah perangai macam ni punya suami. Lepas tu minta isteri yang taat. Engkau sendiri tak taat dengan Tuhan. Tapi kita tak malu untuk minta. Walau kita tak layak pun. Dan Allah beri tu kerana memang Allah nak beri. So ini kali apa yang kita minta ni. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Kurniakan kami limpah rahmat yang special dari sisimu. Perkataan ladun ni yang super special tempatan ni. Ni. Ladun. Ladunka. Perkataan ladun tu tu super special tempatan. Super special. Ladun ni dia ada perkataan yang hampir sama. Kita jumpa inda. Inda. Kan ain dal. Ain dengan dal. Ainda. No. Ain nun dal. Inda. Inda juga bermaksud di sisi Allah. Ladun juga bermaksud di sisi Allah.
Beza keduanya ialah ladun lebih dekat dan lebih rapat. Mudah capai, mudah akses, itu ladun. Dan sekarang kita minta rahmat yang special dari Allah. Ini bukan rahmat biasa-biasa. Kita nak rahmat yang special dari Allah. Doa ini mirip dengan doa dalam surah Kahfi, kan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, ayat 10 surah Kahfi tu. Sama. Ayat 10 surah Kahfi, kita minta rahmat yang special sebab di akhir zaman Allah akan turunkan ujian yang special. Untuk kita hadapi ujian yang special itu, kita perlu rahmat yang special juga dari Allah. Kalau sekadar rahmat biasa-biasa, tak tertanggung. Kita tewas dengan ujian tu. Ujian apa? Dajjal. Kita nak sampai surah Kahfi ni lama lagi ni tuan-tuan. Kita baru sampai surah Ali Imran. Tapi saya sentuh sikit-sikit. Doa ayat ke-10 itu adalah doa supaya kita selamat daripada ujian Dajjal. Ujian Dajjal tu special. Kita perlu rahmat yang special untuk itu. So, sama kedudukannya untuk kita faham Quran, kita perlu rahmat yang special dari Allah. Tak siapa boleh beri kita pengetahuan tentang Quran, melainkan Allah. Sebab tu kita minta yang special dari Allah. Rabbana hablana wa hablana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Sungguh ya Allah. Sungguh hanya engkau satu-satunya. Hanya engkau satu-satunya yang bila memberi sangat melimpah ruah. Begitu kita minta pada Allah. Tak putus dengan pujian. Dan pujian tu dibuat sungguh-sungguh. Kan? So, berkaitan dengan pemahaman Quran, ini doa yang kita perlu baca. Ya Allah, aku nak faham Quran. Jangan biarkan hati aku terpesong, Ya Allah. Setelah Engkau beri hidayah. Quran ini sendiri hidayah. Kau beri aku kesempatan untuk baca dan faham. Kau telah beri kesempatan pada aku untuk baca dan cuba faham, cuba belajar, cuba tadabbur. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan limpahkan, kurniakan kepada aku special dari sisi Engkau, rahmah yang special untuk Quran ini, untuk supaya aku faham Quran. Innaka antal wahhab. Pemberianmu melimpah ruah. Pemberianmu melimpah ruah. Itu doa pertama. Doa kedua. Rabbana. Siapa yang berdoa ni tuan-tuan? Siapa yang berdoa ni? Ni. Ar-rasikhuna fil ilmi ni. War-rasikhuna fil ilm. Orang yang mendalam pengetahuannya. Orang yang mendalam pengetahuannya. Kita sekarang ni sedang mendapatkan pengetahuan dan maklumat yang mendalam dari Quran. Kalau orang tak belajar Quran, tahu tak benda ni? Tak tahu. So sekarang kita sedang mendalami. Kita sedang mendalami dan kita dapat doa ni. Kita sedang baca doa ni. Lalu kitalah yang kena baca. Rabbana. Seterusnya, wahai Tuhan kami. Rabbana. Innaka jami'un nas. Ada beza tahu. Kita baca, kita sebut Ya Rabb dengan Rabbana.
Ada beza ya Rabb dan Rabbana. Beza jarak. Beza jarak. Kalau ya Rabb, ya Rabb. Perkataan ya tu sendiri dah ada jarak dengan Rabb. Seolah-olah kita memanggil Tuhan tu jauh, ada jarak dengan kita. Kita panggil, ya Rabb. Rabbana ni lebih dekat, lebih intim, lebih akrab, lebih rapat. Hanya dengan perkataan Rabbana itu, sudah menunjukkan yang Allah tu rapat dengan kita. Kita dekat dengan Allah. Rabbana. Innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fi. Engkaulah yang menghimpunkan sekalian manusia pada hari yang aku tidak ragu tentang hari itu. Pada hari yang confirm, aku yakin hari itu berlaku. Doa ini kita sedang mengiyakan bahawa Allah akan himpunkan semua makhluk. Dan hari itu tidak syak lagi. Pasti berlaku. Kenapa tiba-tiba doa tentang manusia berhimpun ni? Kan, apa kaitan dengan doa di atas? Kan, apa kaitan dengan doa di atas? Macam, ini nak connect macam mana ni? Macam mana nak melihat benda ni sebagai satu flow yang cantik dan indah? Tuan-tuan, doa pada ayat ke-8 adalah doa supaya kita terjaga dan terpelihara, dapat fahaman yang betul dan tepat berkaitan Quran. Okay? Supaya kita dapat pemahaman yang betul dan tepat berkaitan Quran, buku Quran. Sebab nanti pada hari engkau akan himpunkan kami semua. Pada hari engkau akan himpunkan kami semua, ya Allah. Kami yakin dan percaya buku catatan amal kami akan dibuka dan akan dibaca. Kalau kami tidak benar-benar faham buku panduan yang kau beri, macam mana buku catatan kami boleh ada catatan yang baik, elok, molek dan kami bangga persembahkan padamu. Kalau kami tak jaga buku Quran ini, buku catatan kami akan compang perenang. Itu kaitan yang menakjubkan. Jaga Quran, buku kita cantik. Tak jaga Quran, buku kita dicampak dari belakang. So nampak connection tu tentang buku? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Hai Tuhan kami, Engkau yang akan himpunkan semua manusia di hari yang kami tak ragu padanya. Dan menariknya, hebatlah. Allah sangat-sangat hebat. Di sini tuzir. Okay? Tuzir. Di sini raib. Salah satu daripada kegelinciran ini, dia bermula dengan raiban. Hati kita ni firm. Dia boleh tergelincir. So kegelinciran hati yang tergelincir itu, dia dimulai dengan raib. Raib ni apa? Ragu. Dan ragu ni, dia bukan ragu yang besar. Ragu kecil.
Contoh, hati kita 100% percaya pada suami. Bukan was-was, bukan was-was. Macam ni. Hati kita 100% percaya pada suami. Dia tengah makan malam ni. Kan. Sekejap aku tukar gambar lah, tukar gambar. Kan tak nampak contohnya. Tengah makan malam. Okay, tengah makan malam. So, tengah-tengah makan ni, ada satu cawan dekat sebelah phone suami. Satu cawan dekat sebelah phone suami. Tangan kita nak capai cawan. Tangan kita nak capai cawan. Suami yang tengok tangan kita nak capai itu seolah-olah macam nak ambil phone dia. Tiba-tiba dia tarik phone dia terus cepat-cepat. Sorok. Ceng, ceng, ceng. Kenapa dia bertindak macam tu? Kan dah mula Roy. Roy ni apa? Tu. Tu. Roy ni benda kecil yang kita rasa, kenapa macam tu? Quran tak ada benda tu. Malah kita tak pernah rasa ragu, rasa, ya ke? Tentang hari kiamat. Doa ini, kita kata kita firm, pasti akan ada hari manusia dikumpul tanpa syak. Kami tak ada sedikit pun keraguan. Hati kami tak pernah raib, malah hati kami takkan mungkin tuzir, gelincir daripada keyakinan itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau di atas kami mohon engkau limpahkan kurnia, di bawah kami yakin engkau tidak pernah mungkir janjimu. Allah tidak pernah mungkir janji. Bila Allah kata ada hari kebangkitan, pasti berlaku. So, rupanya ujian berkaitan dengan hati terpesong tak terpesong berkait rapat dengan hari akhirat. Ada orang yang diterangkan banyak kali tentang hari akhirat, kenyataannya, wujudnya tak percaya. Tak percaya. So, bila ditutup dengan sungguh Allah tidak menyalahi janji, maksudnya apa? Allah balas kebaikan yang kita buat dan Allah azab kemungkaran yang kita buat. Cuma kehidupan dunia ni tuan-puan, realitinya apa? Sayyidina Ali pernah beritahu, realiti hidup dekat dunia ini, yang halalnya dihisap, yang haram diazab. Yang halal dihisap, maksud dihisap ni dikira, yang haram diazab. Simple macam tu je. Sayyidina Ali beritahu. Yang halal dihisap, yang haram akan diazab. So kalau kita nak kejar halal kan, buat benda yang halal, dapat harta yang halal, dapat kerja yang halal, perlu diingat setiap satu tu Allah akan kira. Allah akan kira, Allah akan timbang. Dan kalau kita buat yang haram, akan diazab. So mana-mana pun kita buat akan diminta pertanggungjawab. Hanya di syurga, tak ada. Tapi di dunia, selagi kita masih hidup, itulah yang berlaku. Dan dua doa ini dibaca oleh orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Rahsia ilmu dia. So jangan tunggu jangan tunggu sampai ilmu kita dah banyak baru nak baca. Tak. Kita baca dari sekarang. Saya ada kawan, dekat Masjid Negara tu, dia pandai khat. Lalu
Saya tanya dia, boleh tak tolong tuliskan ayat-ayat yang apa nama, yang deep sebab nak gantung dekat dinding. Lepas tu dia kata, malas aku nak tulis. Kau cari dekat phone komputer je dapat. Tu dia pemalas kan. Walhal dia ada tu kemahiran macam tu. Ayat-ayat macam ni lah yang kita kena tulis, tampal kat dinding. Bukan ayat 1000 dinar. Yang kita jadikan tangkal. Konon-konon tampal yang ini ni boleh murah rezeki. Tak terbukti pun. Itu sangkaan kita je. Kalau doa macam ni, dia mengingatkan kita tentang hubungan baik dan akrab kita dengan Quran. Dia memberi motivasi pada kita. Aku baca ayat ni, aku baca doa ni sebab aku nak belajar Quran. Aku nak faham Quran supaya buku aku juga baik. Kan? Kita buat material dunia ni, cepat betul nak tahu. Cepat betul kita nak tulis. Cepat betul. Macam dianggap tangkal lah ayat 1000 dinar. Tapi ayat macam ni, ada kita rasa nak tulis? Tak ada. Dipaksa macam mana pun tak ada. So, kita rasa tak penting. Tak penting. Ustaz, kalau kita meninggalkan yang haram, akan dikira juga tak? Kira lah. Allah kira sebab nak balas. Kalau tak dikira, apa guna susah payah kita menahan diri daripada berhenti merokok, tahan diri daripada tak nak dating, tahan diri daripada tak nak minum arak, dah ketagih, tahan diri daripada terus terjebak dalam dadah. Allah kira. Allah kira. Semua tu akan dikira. Sama juga kita nak meninggalkan perbuatan perkataan-perkataan haram. Kan mulut kita dah lah tak ada insurans. Level puaka punya. Kalau bercakap dengan orang tu, berdas-das kena. Nak tahan mulut dari bercakap tu, kan? Kadang kalau tak bercakap sehari, berkudis mulut. Berkudis. Gitu. Mulut kita, dahsyat. So, apa kata kita, wujudkan satu keazaman baru. Nak menjelang 2024, takkan kita masih lagi di takut yang lama. Takkan kita masih lagi dengan perangai lama kita. Adakah kita nak berlama-lamaan dengan perangai lama kita ni? Kan? Dan saya dapat satu nasihat yang memberi bekas. Memberi bekas. Dia kata macam ni. Cuba bayangkan kita tengah duduk-duduk minum petang dengan mak. Kan? Duduk-duduk minum petang dengan mak. Lepas tu mak kita kata, Sam, kau rasa-rasa bila masa yang sesuai kau nak hormat mak? Kalau mak kita cakap macam tu, kau rasa-rasa bila engkau nak cuba-cuba untuk hormat mak? Apa kita rasa? Aku selama ni Teruk sangat ke? Aku selama ni sampai mak boleh cakap macam tu. Maksudnya level apa yang kita buat tu tidaklah capai standard dia rasa dihormati. Kan? Menong kita, menong. Cara mak tu bercakap, dia tak tinggi suara. Dia tidak marah-marah. Dia cuma beri satu fakta yang selama ni kita rasa kita dah fulfill tapi rupanya tak. Sangat kita rasa sinis. okey dah perangai kita ni. Ayat mak tu sangat sinis. Dan sekarang saya nak tunjuk ayat yang sama. Tapi kali ini yang mengungkapkan bukannya mak. Kali ini yang mengungkapkannya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang kata pada kita, kau belum sampai ke masanya. Sekejap saya cari ayatnya.
Allah tanya pada kita. Cara dia tanya tu sangat lembut. Ni. Belum sampai ke masanya untuk kamu orang-orang yang beriman khusyuk hati ketika ingat Allah. Mu'ai. Allah tanya kita, orang beriman. Kau belum rasa nak khusyuk ke bila kau ingat Tuhan ni? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Pertama Allah tanya hati kita tu belum sampai ke alam yakni. Belum sampai ke masanya hati kita untuk khusyuk bila ingat Allah dan wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Hatimu bila baca Quran tu belum sampai level khusyuk ke? Bila hatimu nak khusyuk ni baca Quran ni? Kau baca hari-hari, aku tak rasa pun hatimu khusyuk. Aku tak nampak pun hati kau khusyuk. Tapi kau kata kau pejuang agama lah, kau kata kau beriman lah, tapi tak ada pun, tak rasa pun. Ma'an. Ui, dahsyat. Kan teguran ini dia sebenarnya menyedarkan kita daripada lena yang panjang. Allah tanya bila lagi? Tahun 2003, 2023, 2024, nak tunggu 2025. Sebab semakin lama masa berlalu, risikonya ialah semakin keras hatimu. Faqasat qulubuhum. Masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras. Oh, rupanya kalau kita tidak latih hati kita untuk khusyuk, lama kelamaan hati itu akan jadi keras. Bila keras, dia jadi macam ayam kampung. Lihat. Hati itu lihat. Bila hati itu lihat, dia susah nak dibentuk. Kan. So, jomlah. Menjelang 2024. Kita berazam untuk tambah, untuk perbaiki diri. Dan cara tambah dan perbaiki ni bukan dengan perbuatan kita, bukan didahului dengan perbuatan kita, tetapi dahului dengan permohonan, minta pada Allah. Ya Allah, aku nak berubah. Doa. Ya Allah, aku nak berubah. Berilah aku hati yang suka kepada Quran. Berilah aku hati yang tak tenang kalau tak baca Quran. Berilah aku hati yang pemahaman yang jitu terhadap Quran. Aku belajar tadabbur, aku juga nak tadabbur. Begitu, mintalah pada Allah. Dalam doa tulus kita malam-malam, lepas maghrib, lepas isyak, doa. Sebab kalau kita tidak minta, kenapa Allah perlu beri? Dia bukan automatik. Bukan asal dah 60 tahun ni, ni time dia mula kenal Quran lah. Okeylah, Allah pun bagi. Dia tak automatik. Kita minta. Saya ada kawan yang dia mulakan sebelum ni dia jarang baca Quran. Bukan dia tak tahu baca Quran tu bagus, tapi dia jarang.
Dia lebih disibukkan nak tengok itu, nak tengok ini. Dia lebih disibukkan nak asal lepas sembahyang je, ada je benda lain, benda yang mengganggu dia supaya tak baca Quran. Satu hari dia minta. Dan dia pun lupa sebenarnya apa yang dia minta. Tapi something tentang Quran. Dia minta sekali dua macam tu kot, dia kata. Aku pernah minta sekali dua macam tu. Selepas daripada itu, dia punya kecenderungan nak baca Quran tu tak dapat ditahan. Dia asyik nak baca Quran. Dan lepas satu juzuk, dia nak baca lagi satu juzuk. Lepas satu juzuk, dia nak baca lagi satu juzuk. Tak boleh ditahan-tahan. Dia berhenti bila tekak dia dah kering. Dia berhenti kejap. Lepas tu sambung lagi baca. Bila dah okey, dah minum sikit, sambung lagi baca. Dia target untuk khatam kalau boleh bawah 10 hari. Setiap 10 hari, satu kali khatam. Setiap 10 hari, satu kali khatam. Tapi dia bermula dengan apa? Minta. Doa. Minta pada Allah. Dan boleh jadi waktu dia minta tu, waktu Allah makbulkan doa dia. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Tu the power of doa. Permohonan kita, permintaan kita. Sebab akhirnya tuan-tuan, apa yang kita buat ini, dia bukanlah semata-mata 100% usaha kita. Tidak. Dan kebanyakan masanya ialah Allah yang beri kesempatan kepada kita untuk buat. Allah yang izinkan kita untuk buat. Kita memang niat nak jaga mak, nak jaga ayah. Tapi tiap kali nak jaga, ada je perkara-perkara yang menghalang. Bila kita mohon doa sungguh-sungguh pada Allah, that's it. Allah perkenankan permohonan itu dan hati kita memang terus tergerak nak bantu ayah, nak bantu ibu. Sebab segalanya tertakluk kepada keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin Allah beri keizinan kalau kita tidak dahului dengan minta pada dia. Kan nak buat baik memang akan ada halangan. Satu, minta. Ya Allah, izinkanlah aku dapat baca Quran dengan banyak, ya Allah. Izinkan aku untuk rapat bersahabat dengan Quran, ya Allah. Berilah keizinan pada aku. Aku pun nak, aku cemburu dengan ulama-ulama dulu yang hidup matinya dengan Quran ni. Aku cemburu sangat. Malah aku rasa aku rasa getun pula. Aku rasa menyesal kerana banyak masa hidup aku waktu muda dulu, banyak aku buang masa. Ya, rasa ralat. Banyak buang masa, tak sungguh-sungguh terhadap agama. Ada banyak cerita-cerita orang-orang yang macam ni. Ada seorang guru tu, dia melazimi solat tasbih tiap malam. Solat tasbih tiap malam. So dia kata dia bermula dengan satu set solat tasbih tu makan masa sejam. Mula-mula sejam setengah. Sebab cara dia solat tasbih, dia sebut tasbih tu satu-satu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Okay, dia sebut satu-satu. Lepas tu ada satu malam tu dia mimpi. Dia nampak macam kotak treasure macam tu. Kotak apa? Kotak Harta karun. Harta karun. Harta karun, ya, harta karun. Dia nampak kotak ni penuh dengan duit.
Yang ni dia nampak penuh dengan permata. Yang ni dia nampak penuh. Ada satu kotak kat hujung kosong. Satu kotak kat hujung kosong. Lalu dia tanyalah orang-orang yang arif. Yang tahu tentang maksud-maksud mimpi ni. Dia kata, apa kebiasaan yang kau buat? Yang kau rasa macam dah sempurna tapi rupanya belum sempurna. So dia ceritalah, aku buat macam ni, bukan. Aku buat yang macam ni, bukan. Lepas tu, oh ada, tapi aku segan nak cerita. Takut kalau aku cerita ni aku rasa gitulah begini kan. Tak apalah aku cerita jugalah, mungkin jadi panduan. Aku biasa solat tasbih tiap malam. Dan tasbih yang aku ucap tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan sepatutnya dia tutup dengan wala haula wala quwata illa billah. Itu yang dia tak buat. So dia nampak kotak tu kosong. So selepas dia melazimi itu, bermula dengan dia buat solat sunat tasbih sejam setengah, sampailah ke tahap dia buat solat sunat tasbih 15 minit. 15 minit dengan ucapan yang sama. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dia habis solat, dia tengok jam, baru 15 minit. Allah yang boleh mengawal masa. Allah boleh panjangkan masa, Allah boleh pendekkan masa. Kita buat, kita rasa okey, ini masanya. Tapi ada orang yang buat benda yang sama dengan lebih pendek masa. Dia melalui saat diberi keberkatan masa. Ini dahsyat. Dah lah 9-18 minit. So next week kita jumpa lagi. Dan kita akan sambung pada ayat yang ke-10. So, dua doa ni saya tinggalkan untuk anda, untuk kita semua baca. Dan kerana kita dah tahu doa tentang apa, maka doa ini bila dibaca lebih bermakna. Kan? Lebih bermakna. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan kepada jemaah Ustaz atau tak perlu dah? Boleh. InsyaAllah satu soalan, satu atau dua soalan mungkin sebab next kuliah kita 9.30 malam. InsyaAllah silakan ada soalan. Jemaah ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Selalunya kan kita baca doa, ayat ke-8 ni kita baca doa tu single tau. Saya lah sendiri memang tak bacalah yang doa yang ke-9. Jadi sebenarnya ialah ada gabungan dua doa ini Ustaz kalau kita nak baca yang afdalnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Soalan yang menarik. Lazimnya kita baca yang ayat 8 tu je. Ayat 9 ni sebab kita belum faham, lalu kita tak baca dah. Cuma bila malam ni, kita dapat tahu bahawa kedua-duanya sangat berkait rapat. Kedua-duanya membicarakan tentang kitab. Kitab Quran yang kita nak baca supaya hati kita tidak terpesong dan memastikan bahawa kitab kita sendiri, setelah kita baca Quran itu, kitab kita terpelihara, semuanya yang baik-baik, semua yang manis-manis, semua yang indah-indah. Moga-moga dengan kita menjaga Al-Quran, maka Allah memandangnya dengan rahmah, dijadikan kitab kita, kitab amalan kita hanya tercatat yang baik-baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau dua-dua ayat doa ni sebelum tu kita letak Allahumma, boleh ke? Allahumma Rabbana. Boleh.
Boleh? Itu menunjukkan kita punya serius. Tapi dalam Al-Quran ada dua jenis doa sebenarnya yang dimulakan dengan Allahumma dan juga Rabbana. Betul tak? Betul? Betul, sama ada Allahumma ataupun Rabbana. Digabungkan macam tu boleh ya Ustaz? Digabungkan pun boleh. Ada satu satu peristiwa Nabi Isa menggabungkan keduanya sebab nak minta mukjizat makanan turun dari langit. So Nabi Isa mulakan doa tu dengan Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Dia mulakan dengan gabungan dua tu. Nak menunjukkan apa yang dia nak minta tu besar, grand, maka dia mulakan dengan pujian yang berkali ganda. Allahumma Rabbana. Baik. Ada lagi soalan ke? Ustaz, macam mana yang dikatakan dengan mengamalkan ayat-ayat muhkamat dan mengimani ayat-ayat mutasyabihat? Okey. Ayat-ayat muhkamat berkaitan dengan hukum hakam. Jadi untuk mengamalkannya tu saya rasa dia tidak menjadi tidak menjadi masalah lah. Cuma bila sebut tentang mengimani ayat-ayat mutasyabihat ni lazimnya berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya disebut dengan wajhullah, wajah Allah. Itu kan gambaran fizikal. Jadi bila perkataan itu merujuk kepada fizikal, kita punya tanggungjawab, tugas kita untuk percaya je. Bukan dengan menggambarkan, bukan dengan membandingkan, bukan dengan apa jua cara selain daripada percaya. Tugas kita percaya je. Wajah Allah. Okey, aku percaya dah. Itu je. Tak perlu ulas, tak perlu kritik, tak perlu tambah, tak perlu tolak, tak. Percaya. Mengimani, percaya. Contoh. Bila suami kita kata, yang abang ada madu. Tu perkataan ni. Abang ada madu. Okey bang, ayang percaya. Boleh macam tu. Tanpa fikir yang bukan-bukan, tanpa itu, tanpa ini. Okey, ayang percaya. Susah kan? Begitulah ayat mutasyabihat. Disebut tentang sifat, wajah, tangan. Ini ayat Quran. Nanti ada dalam hadis Nabi yang Allah sebut tentang kursi tu tempat letak kaki Allah. Kursi yang kita sebut tu, kursi tu, itu tempat letak kaki Allah. What? Tempat letak kaki? Tugas kita apa? Beriman. Aku percaya. Nak ulas tak payah. Nak terangkan tak payah. Aku percaya. So level dia tu memang susah, memang sukar. Sebab tu Allah sebut dekat atas tadi tu. Orang-orang yang hati dia ni sudah deviate, sudah tergelincir, dia memang akan cari jalan. Apa maksud dia ni ya? Duk tertanya-tanya. Sedangkan orang-orang yang tahu, kami beriman. Kami percaya. Allah layak untuk itu semua. Dan ini bagi orang-orang yang faham, yang ilmu dia mendalam ini, inilah bentuk keterujaan. Allah kata dia ada wajah. Aku nak tengok. Dan aku kena pastikan aku masuk syurga. Dia kata dia ada tangan. Aku nak tengok. Tapi nanti dalam syurga. Tak sabar. Aku tak sabar. Gitu. Sepatutnya memberi motivasi. Tapi tak. Orang-orang yang begitu hatinya yang sudah tergelincir, bagi mereka tak. Bukan itu matlamat. Bukan akhirat matlamat. Sangat warasihun tadi tu Allah terus kaitkan dengan akhirat. Dunia ni memang untuk diuji je. Nombor 3. Kan? Bila suami kata you dapat madu.
Sekejap bang. Ini yang hidup ke yang mati ni bang? Habis kata jangan tanya. Yang mana Jangan tanya. Ah, kan. Yes. Makin tinggi kita belajar, dia ada tahap-tahap kesukaran. Satu orang-orang awam ini, bila dia tak tahu, dia ikut je. Guru dia cakap macam tu, dia ikut. Tanpa dia faham yang sebenar. So perbincangan besar dan berat ni, dia sebenarnya berguna untuk membantu cara kita berfikir. Tetapi terlalu berat, terlalu kompleks juga menjadikan ia perbincangan yang tidak sihat nanti. Ulama dahulu dah bincang panjang dah. Tapi saat kita hanya nak beriman. Bukan kita nak melalui proses perdebatan yang panjang hanya nak sampai ke satu titik aku beriman. Tak perlu. Daripada awal kita dah bagi tahu apapun perbincangan, apapun sebut tentang ayat mutasyabihat, aku beriman. Dah, that's it. Kita selamat dunia, selamat akhirat. Serahkan saja pada orang-orang yang rasikhuna fil ilm, biarlah mereka bincangkan tentang benda. Kan. Tapi yang namanya nak percaya, nak beriman, nak yakin itu tu berat sebenarnya, berat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Saya rasa tamat untuk malam ni sampai kat situ. InsyaAllah kalau ikut macam tak nak sudah. 3 minit lagi menghampiri kuliah akhir. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Nazri yang telah berkongsi tadabbur surah Ali Imran pada ayat 7 hingga 9. Sedikit Ustaz, pertemuan dengan doa yang sering diulang-ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Malam ini saya cuba zoom in sedikit. Selama ni membaca macam ada penghayatan macam mana perkongsian Ustaz ni bila saya cuba zoom in kan daripada panggilan Rabbana, ya Tuhan kami tu. Ustaz kata dia tak menjarakkan, ada kedekatan yang begitu dekat. Pada permulaannya saya cuba zoomkan diri saya di sini bukan sekadar mesti memanggil, tapi satu keadaan meletakkan diri sebagai hamba yang taat pada mulanya. Dan jangan pesongkan hati kami kepada kesesatan, kepada sesuatu yang boleh tergelincirkan. Di situ datang rasa takut setelah kau berikan petunjuk. Masya Allah, besar makna kat situ. Dan kurniakan kami di sini datang pengharapan yang sangat besar dan disudahi dengan satu pujian bila mana saya mula mengenal betapa saya memerlukan Allah. Saya betul-betul bergantung dengan Allah. Dan pada ayat ke-9 dikuncikan dengan keyakinan pada Allah dan akhirat. Masya Allah. Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib malam ini berlangsung, saya Puan Nazrina Abu Bakar mohon kemaafan mewakili tim Gemenur Iman. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.